Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan praktis ke arah SPM Kertas 2 untuk bab 1 ubahan di bawah subjek Matematik tingkatan 5 KSSM. Soalan Cikgu ambil daripada buku modul aktiviti Mesra Digital Matematik tingkatan 5 KSSM terbitan Sasbadi Sendirian Berhad muka surat 17 dan 18. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa lagi, kita terus pergi kepada soalannya. Okey, bahagian A nombor 1. Hubungan antara X, Y dan Z ditulis sebagai X sama dengan K, Y kuasa A, Z kuasa B dengan K ialah pemala. Cari nilai A dan nilai B bagi setiap yang berikut. Okey, A, X berubah secara langsung dengan Y dan kuasa 2 Z. Jadi berapa nilai A, berapa nilai B. Okey, bila berkadar langsung, okey kita tulis macam ni. Tulis kat tepi dulu. Okey, X dia kata berkadar langsung. K, Y berkadar langsung dengan Y dengan kuasa 2Z. Jadi K, X sama dengan K, Y, Z kuasa 2. Jadi berapa nilai A, berapa nilai B. Jadi nilai A adalah 1, manakala nilai B adalah 2 lah. Okey. Selesai untuk A. X berubah secara langsung dengan kuasa 2Y dan secara songsan dengan punca kuasa 3Z. Okey. X tu sama dengan K kuasa 2Y. Okey. K Y kuasa 2 dan secara songsan dengan punca kuasa 3Z. Punca kuasa 3Z. Berapa nilai A? A nilai dia 2. Okey. Z tu kuasa negatif 3. Dia berada di bawah. Jadi B tu negatif lah. B negatif 1/3. Sebab dia kata apa? Berkadar songsan berada di bawah. Okey. Punca kuasa 3 tu 1/3 kan. Okey, dia negatif. Lepas tu dapat negatif 1/3. Selesai nombor 1. Okey, nombor 2 diberi Y berubah secara songsan dengan X dan Y sama dengan 1/3 apabila X sama dengan 9. A, ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, Y dia kata berubah secara songsan dengan X. Jadi Y sama dengan K per X. Jadi kita nak cari nilai K dulu. Y tu nilai dia kita ambil 1/3. K kita nak cari X sama dengan 9. Okey, nilai K sama dengan 1/3 darab dengan 9. Jadi kita dapat nilai K 3. Okey, jadi persamaan dia tu Y sama dengan 3. K tu kita tukar pada 3. Okey, Y sama dengan 3/X. Okey, selesai yang A. B pula hitung nilai X apabila Y dah sama dengan 9. Okey, Y 9 guna rumus yang sama. Okey, kita nak cari nilai X. Okey, 3/X. Okey, X sama dengan 9 bahagi 3. Okey, jadi nilai X sama dengan 9 bahagi 3 dapat 3 lah. Okay, 9 bahagi 3 pula. 3 bahagi 9. Okey. Kita balik pula.
Okey, tengok betul-betul. Okey, ni dapat 3. Okey, baik. Nak dapatkan X, 3 bagi 9. Okey, 3 bagi 9, 1/3. Seterusnya, okay, B selesai. Okay, soalan nombor 3. Jadual di bawah menunjukkan beberapa nilai bagi pemboleh ubah P dan Q. Dengan keadaan Q berubah secara langsung dengan punca kuasa 2P. Okey. Q sama dengan dia kata berubah secara langsung dengan punca kuasa 2P. Okey, K punca kuasa 2P. Okey, mula-mula kita gunakan nilai sebelah kiri. Q tu 4. Nilai K kita nak cari. Nilai P yang ni 1/9. 1/9. Okey, punca kuasa 2 1/9 dapat 1/3. Jadi nilai K itu sama dengan okey. 4 bahagi 1/3 ataupun 4/3 12. Okey, K dapat 12. Jadi persamaan dia akan jadi Q sama dengan 12 punca kuasa 2P. Okey, untuk cari nilai M ni, okey, P sama dengan M, Q sama dengan 3. Okey, Q sama dengan 3. Okey, K itu tetap sama 12. P itu M, kita gantikan dengan M. Okey, punca kuasa 2M. Okey, nak dapatkan punca kuasa 2M. Okey, 3 bahagi 12. 3 bahagi 12 dapat 1/4. Okey, 3 bahagi 12 sama dengan 1/4. Okey, nak buang punca kuasa 2 ni, kita nak dapatkan M. Jadi sebelah kanan ni akan jadi kuasa 2. Jadi 1/4 kuasa 2. Okey, jadi nilai M tu sama dengan 1/16. Okey, selesai nombor 3. Soalan yang keempat. Encik Lee ingin memasang lantai ruang tamu dengan jubin yang berbentuk segi 4 tepat. Bilangan jubin J yang diperlukan berubah secara songsang dengan panjang P dan lebar L. Jubin yang digunakan. Okey, baik, kita tengok dulu maklumat. Kita catat dulu maklumat dia. Dia kata bilangan jubin J berubah secara songsang. Okay, kita tulis terus dalam persamaan. Sama dengan K berubah secara songsang dengan panjang P dan lebar L. Okey, P L. Macam inilah dia punya persamaan. 100 keping jubin diperlukan. Okey, 100 keping jubin. Jadi J. Okey, kita gantikan J itu dengan 100. Okey, nilai K itu kita kena cari. Jika jubin berukuran 0.3 meter dan 0.2 meter. Okey, panjang tu 0.3. Punya lebar tu 0.2. Okey, kita boleh kira nilai K. Nilai K sama dengan 100 darab 0.3 darab 0.2. Ini dapat nilai Q. Okey, dapat nilai dia 6. Nilai K itu 6. Jadi persamaan dia akan jadi J sama dengan 6/PL. Okey. Seterusnya, akhirnya hanya 80 jubin digunakan untuk ruang tamu itu.
Jika panjang jubin adalah 0,3 meter, tentukan ukuran jubin yang digunakan oleh Encik Lee. Jadi sekarang ni dia kata 80 jubin saja digunakan. Jadi J itu gunakan persamaan yang sama, J itu 80 sama dengan K itu sama 6. Panjang jubin dia kata 0,3. Jadi kita tak tahu berapa dia punya lebar. Jadi kita boleh kira lah daripada sini. Okey, nak dapatkan lebar dia tu 6 bahagi 80. Okey, 6 bahagi 80. Lepas tu bahagi lagi dengan 0,3. Okey. Dapat lebar dia. 6 bahagi 80 bahagi lagi 0,3. Dapat 0.25 meter untuk lebar dia. Jadi ukuran jubin, dia kata tentukan ukuran jubin yang digunakan Cik Lee. Jadi ukuran jubin dia, kita tulis sikit kat situ. Okay, ukuran jubin ialah sama dengan panjang dia tu 0.3 meter darab 0.25 meter lebar dia. Okey, selesai soalan nombor 3, nombor 4. Okay, seterusnya nombor 5 masuk kepada bahagian B. Okay, nombor 5 dan nombor 6 tu. Okey, nombor 5, tempoh ayunan T bagi suatu bandur ringkas berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 pecutan graviti G. Diberi bahawa tempoh ialah 1 saat apabila pecutan graviti ialah 960 cm S-1. A. Ungkapkan T dalam sebutan G. Okey. Dia kata kat situ, T berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 pecutan graviti. Berubah secara songsang dengan punca kuasa 2. Jadi, T sama dengan satu per punca kuasa 2G. Macam ni. Okay. Itu dia punya hubungan. Okay. Diberi bahawa tempoh ialah 1 saat apabila pecutan graviti adalah 960 cm. Okey, baik. Mula-mula kita ambil T sama dengan, tukar kepada bentuk persamaan. T sama dengan K per G, punca kuasa 2G. Okey, kita ambil dulu maklumat yang diberikan ni. T 1 saat, graviti 960. T sama dengan 1, K per punca kuasa 2, 960 darjah. 960. Jadi K sama dengan K1 darab punca kuasa 2, 960. Okey, kita tinggalkan bentuk dia macam ni lah, cantik sikit. Okey, punca kuasa 2, 960. Nak buat dalam bentuk perpuluhan pun boleh, tak ada masalah. Jadi dia punya persamaan yang akan jadi adalah T sama dengan K tu punca kuasa 2, 960 per dengan punca kuasa 2 G. Okey, G ya. Ataupun bentuk yang lebih ringkas, T
sama dengan, okey, punca kuasa 2 kita gabungkan dengan G. Okey, ini persamaan dia lah untuk dia berkaitan ni nombor 1. Okey. Baik, nak pergi kepada B, okey, menggunakan persamaan yang sama ni, baru kita masuk yang B ni. Hitung percutan graviti betul kepada dua angka bererti apabila tempoh ayunan bandur ringkas ialah 1.1 saat. Okey, kita gantikan 1.1 T itu dengan 1.1. Okey, sekarang ni kita nak cari nilai G tu. Di sini kita pecahkan balik lah. Okey, ini G. Okey, nilai G Okey, jadi nak dapatkan nilai punca kuasa 2G tu. Okey. Punca kuasa 2 960 ni bahagi 1.1. Jadi nak dapatkan G, okey, yang sebelah kanan ni jadi kuasa 2. Jadi punca kuasa 2 960 akan jadi 960 lah. Okey. Manakala 1.1 ni akan jadi kuasa 2 lah. Okey, jadi kita dapatlah nilai G tu. 960 bahagi 1.1 kuasa 2. Okey, kepada dia kata 3 tempat perpuluhan. 3 angka bererti. Okey, baik. Jadi jawapan dia 7, kita dapat kat situ 79 3.39. Jadi nak tukar kepada 3 angka bererti, kita tengok dekat sini 3 ni kurang pada 5. Jadi 793 tu akan bertukar jadi 790. Okey. Unit dia cm S -2. Okey, dapat untuk B ni. Okey. Okay, C, hitung tempoh ayunan bandur ringkas betul kepada 3 angka bererti apabila percutan graviti ialah 985. Okey, sekarang ni kita nak cari tempoh pula. Okey, nak cari T. Okey, tulis kat sini lah. T sama dengan, okey, punca kuasa 2 960. Okey, dia kata kat situ graviti 985. Maksudnya bahagi 985. Jadi kita kira terus lah C tu. Okey, graviti tadi, okey, punca kuasa 2 macam ni. Okay, jangan tertinggal yang ni punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 960 bagi punca kuasa 2 985. Jadi kita gabungkan jadi punca kuasa 2 960 bahagi 985. Macam ni kita boleh gabungkan. Jadi jawapan dia okay, 960 bahagi 985. Lepas tu punca kuasa 2 kan dia dapat 0.987. Okay, 0.987. Unit dia sangat lah. 3 angka bererti. Okay. Selesai untuk soalan C. Soalan terakhir nombor 6. Masa T yang diperlukan untuk mengecat dinding berubah secara langsung dengan luas permukaan A dinding itu dan secara songsang dengan bilangan tukang cat P. Okay. Jadi kita tengok dia punya persamaan tu. Ungkapkan T dan sebutan A dan P. Okay. T sama dengan berkadar
langsung dengan A. Berkadar langsung dengan A. Lepas tu dia kata ada secara songsan dengan bilangan tukar cat P. Okey, jadi kita tukar kepada bentuk persamaan. Okey, T sama dengan K A P. Okey. Okey, seterusnya kita tengok diberi 10 orang tukang cat. Maksudnya P itu 10 diperlukan untuk mengecat dinding seluas 420 meter persegi itu dia punya A luas masa 6 jam T. Okey, ni 6 jam ni T, ni A, 10 orang tukang cat tu P. Okey, baik kita gunakan nilai yang tu. Okey, T 6 kita gantikan dengan 6. K kita nak cari. Okey, nilai A itu 420. Okay, 420 bahagi dengan P. P itu 10 orang. Jadi kita boleh kira nilai K tu. Okey. K sama dengan, okay, mula-mula 6 darab 10. 6 darab dengan 10 bahagi dengan 420. Jadi dapat nilai K tu. 6 darab 10 bahagi 420. Okay, tekan simbol A, B / C dekat kalkulator tu dapat lebih kurang 1/7. Okay, jadi persamaan dia akan dapat T sama dengan, okay, nilai K itu 1/7. Okay, A per P. Okay, asal dia macam ni lah dapat. Jadi kita susun bagi cantik. 1 darab A, A. Okay, bawah ni per dengan 7 P. Okay, macam itulah bentuk ungkapan dia. Ungkapan T dan sebutan A dan P. Okay, seterusnya B pula. Sebuah dinding seluas 616 meter kuasa 2 persegi perlu dicat dalam masa 4 jam. Okay. Nombor 1, cari bilangan tukang cat yang diperlukan untuk mengecat dinding itu. Okey, baik. Sekarang ni A dia 616, T dia tu 4 jam. Gunakan persamaan yang sama. Okey. T dia tu kita gantikan dengan 4. Okey. A tu 616. Okey, bahagi dengan 7. P itu bilangan pekerja. Bilangan pekerja untuk kes yang satu ni kita nak cari. Okey, nak cari nilai P tu. Jadi nak dapatkan 7P 616 tu bahagi dengan 4. Okey. Jadi 7P sama dengan 616 bagi 4 dapat 154. Okey, jadi nilai P pekerja tu 154 bahagi dengan 7 dapat 22 orang. Okey, 22 orang tukang cat tu lah. Tukang cat. Okey. Selesai B1. Okey, B2 jika bilangan tukang cat dikurangkan seramai 11 orang. Cari masa yang diambil untuk mengecat dinding itu. Okey, jadi bilangan pekerja sekarang 11 orang je dia nak. Masa yang diambil. Okey, luas samalah 616. Okey. Jadi rumus yang sama. Dia nak cari bilangan apa masa kan, masa yang diambil. Okey. T sama dengan, okey, area sama 616 luas dia bahagi 7
Okey, pekerja dia nak dikurangkan kepada 11 orang. Asal tadi 22 kurangkan separuh lah. Jadi dapat kita boleh kira bilangan T itu berapa. Masa T tu 616 bahagi 7 darab 11. Dapat 8 jam lah. Okey, masa tu dalam jam. Okey. Selesai untuk nombor 2. Okey, C. Berapakah luas dinding yang dicat oleh 15 orang tukang cat dalam masa 3.5 jam? Berapakah luas? Okey, guna rumus yang sama. Okey, T itu 3.5. Okey. Luas kita nak cari. Okey. 7. P itu adalah 15 orang pekerja. Okey. Macam tu. Jadi kita nak cari nilai A. Okey, sama dengan 3.5 darab dengan 7 darab dengan 15 pekerja tu. Jadi dapat nilai A sama dengan 3.5 darab 7 darab 15. Okey, dapat luas dia tu 367 367.5 unit dia meter persegi, meter kuasa 2. Okey, selesai. Soalan ni dia memerlukan kita tengok dengan teliti lah maklumat-maklumat yang diberikan. Okey, ungkap dia punya persamaan tu, persamaan ubahan gabungan tu. Okey, kena faham yang tu dan maklumat yang diberikan kita kena catat dan kita kena gantikan betul pada tempatnya, barulah kita boleh buat jalan pengiraan dan juga jawapan yang tepat. Okey. Diharapkan dengan perkongsian cikgu ni, okey, para pelajar lebih tahu, lebih faham dan lebih mahir serta menguasai keseluruhan bab 1 ubahan ni dengan baiklah. Okey. Selesai kesemuanya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sesi akan datang.